Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Jadi saya harap audio jelas. Saya membuat live pendek ni untuk memberi perkembangan terhadap satu cabaran yang telah saya berikan kepada Presiden UMNO, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ya. So saya telah berikan cabaran tempoh hari. Bagi mereka yang tidak tahu atau tidak terlepas mendengar cabaran tersebut, jadi saya nak halakan anda ke YouTube Regi Jessie Ritaudin, okey, dan tonton live yang saya buat semalam, bukan malam semalam, 2 hari yang lepas ya. Tajuk dia, Kantoi Zahid Hamidi tak boleh lari lagi, pengundi mahu jawapan. Jadi live itu amat-amat penting anda tonton ya. Bagi penonton YouTube, sebentar lagi lepas live ini saya akan letak link kepada live tersebut di ruang tajuk, jadi anda pun boleh merujuk kepada YouTube tersebut. Jadi di situ banyak penghujahan saya secara tertib apa yang Zahid telah lakukan dan wajib menjawab kepada rakyat yang dia tidak boleh jawab. Jadi amat penting anda tonton dan amat penting anda tularkan rajin sedikit lah. Okey, jadi tonton yang live itu. Tetapi hari ini saya nak daripada 10 hingga 12 perkara yang saya bangkitkan dan minta Zahid jawab, saya nak petik 2 sahaja di sini dan saya nak jelaskan betapa pengecutnya Presiden UMNO Zahid Hamidi dah kantoi, memang tak boleh jawab. Sebab itu saya nak tekankan 2 daripada 10 hingga 12 perkara yang telah saya bangkitkan dalam live di YouTube. Jadi tonton live YouTube itu ya. Zahid tak boleh lari lagi, dan live ini saya akan jelaskan 2 perkara yang anda sekarang perlu tuntut daripada Zahid. Saya minta kerjasama anda semua di Facebook masing-masing, buat poster tuntut daripada Zahid perkara-perkara ini. Baik, apakah perkara itu? Okey, saya akan jelaskan. Tetapi sebelum itu saya nak buat satu permintaan ya. Jadi kita ramai daripada kita ni sokongan kita berbeza-beza ya. Ada yang menyokong A, ada yang menyokong B, ada yang menyokong C, dan kita tak sehaluan. Tetapi saya mendukung prinsip kebenaran, dan saya biarpun mungkin tidak sehaluan dengan mana-mana individu atau pihak lain dari sudut politik, tetapi saya tidak sekali-kali akan suka apabila berlaku tindak tanduk yang mencemarkan kebebasan bersuara, kebebasan pelbagai kebebasan yang dijamin di bawah perlembagaan persekutuan. Saya juga tidak suka biarpun orang yang sama haluan politik dengan saya atau berbeza, dia dilakukan dengan cara yang tidak baik, tidak bermoral ya, diganggu dan sebagainya. Jadi baru-baru ni dibawa kepada perhatian saya ya, salah seorang blogger, portal dia telah diganggu. Okey, diganggu, dan jika anda menggunakan saluran telekomunikasi tertentu, anda tidak boleh membaca portal tersebut. Okey, jadi saya kurang selesa kerana perkara ni boleh berlaku kepada sesiapa ya, dan ada pihak yang menasihati saya jangan sentuh isu ni sebab mungkin anda jadi mangsa tindakan dasar pengecut ini. Sebab nak pilihan raya mungkin ada pihak yang dah kecut. Sebenarnya saya tak kisah. Bagi pejuang kebenaran, saya sebagai pejuang kebenaran, saya tak kisah. Saya tak takut. Dia jadi, itu kita serah. Tetapi saya wajib dari atas prinsip kebenaran, walaupun menanggung risiko ianya berlaku kepada saya, tapi saya tetap kena suarakan, kerana apa yang berlaku kepada pihak lain boleh berlaku kepada kami jika pihak itu bukan pihak yang sehaluan dengan kami. Jika yang berlaku tidak betul, saya tetap kata tidak betul. Jadi sekarang ni saya nak anda semua semua ya
pergi ke laman web https, ya, saya ulang, https .1.1.1.1. saya ulang, https.1.1.1.1. satu yang terakhir tu tak ada point lepas tu, ya. Di situ anda akan diberikan butang-butang yang anda boleh klik. Kalau anda pakai komputer Apple, anda klik Apple. Kalau anda pakai komputer Windows, anda klik Windows. Begitu juga telefon bimbit anda boleh klik. Mudah, percuma, amat cepat. Ianya akan muat turun satu aplikasi dalam jangka masa beberapa saat, kurang dari seminit. Kemudian aplikasi itu anda buka butang dia, anda benarkan dia untuk menapis segala laman web yang anda lawati. Ianya akan mempercepatkan jika ada laman web yang perlahan, apabila anda cuba melihatnya sekarang, ianya menjadi lebih cepat. Dan jika ada laman web yang terganggu, anda akan dapat melihatnya. Jadi aplikasi ini pastikan anda muat turun di dalam sama ada telefon bimbit ataupun komputer, ya. Jadi saya tidak ingin, ya, sesiapa yang berjuang tak kisahlah ikut hala mana, dia disekat, ya. Saya tak, ini salah. Okey. Jadi sekarang ni dalam live yang telah saya buat tempoh hari, 2 hari yang lepas, yang saya minta anda tonton, ya, saya telah berikan banyak kesalahan Zaid yang Zaid wajib jawab, tetapi dia tidak akan jawab. Sebab Zaid, dia hanya tahu buat satu perkara aja. Bila orang tanya dia akan cakap, oh, fitnah. Itu sahaja dia pandai, sebab dia tak ada jawapan. Jadi pertama sekali saya telah meminta Zahid untuk meletakkan di dalam manifesto Barisan Nasional sejelas-jelas mungkin janji bahawa no Anwar, no DAP, supaya orang-orang UMNO boleh menilai sama ada benar Zahid akan kerjasama dengan Anwar dan DAP ke tidak lepas PRU 15. Sebab sekarang ni masa kempen, ada serangan sana sini, Laskar semua serang dan sebagainya, DAP dan sebagainya. Esok jangan terkejut, ya, anda akan dapat kerajaan Zahid, Anwar, DAP. So contohlah, saya bukan tuduh. So letakkan no Anwar, no DAP terang-terang di dalam manifesto. Kemudian minta Zahid bersumpah ataupun buat akuan bersumpah yang merupakan sebahagian daripada manifesto, ditandatangani oleh semua calon Barisan Nasional, no Anwar, no DAP. Kemudian benda ni pastikan anda minta Zahid hantar ke istana, sebab dia suka hantar benda kat istana. Jadi hantar kat istana, no Anwar, no DAP. Puting beliung satu negara kalau benda ni Zahid buat, ya. Okey. Jadi saya nak buka mata akau undi UMNO ni. Saya nak buka mata. Okey. Sebab Zahid dah lama berbincang dengan Anwar. Dan ada juga dulu perbincangan pihak kleptokrat dengan pihak Anwar berhubung jajaran politik baru termasuk DAP. Okey. Jadi yang kedua, saya juga telah meminta Zahid untuk menjelaskan sejelas-jelas mungkin, ya, apa tang mana, ya, ataupun di mana maaf, ya, di mana bukti yang kononnya ada sebab munasabah PRU diadakan. Setahu saya dah senaraikan semua sebab yang telah diberikan oleh Zahid berserta tarikh-tarikh yang di mana kenyataan-kenyataan dibuat. Semuanya bercanggah-canggah, semuanya menunjukkan Zahid apabila dia tipu satu sebab, dia kantoi, dia buat sebab lain, dia buat sebab lain, termasuk sebab-sebab yang bodoh seperti untuk mandat rakyat, sedangkan Parlimen wajib bubar tak lama lagi, Julai 2023, dan tidak ada sebab konkret yang diberikan mengapa perlu ada PRU pada musim tengkujuh, ya. Malah Zahid sendiri, ya, telah menipu. Kononnya
semua yang dilakukan adalah sebab kerajaan dituduh, ya, pintu belakang dan sebagainya, sedangkan kerajaan ini pintu belakang disebabkan Zahid mengkhianati mandat rakyat pada PRU, lepas PRU 14 menerusi langkah Sheraton. Jadi anda khianat mandat rakyat, kemudian anda guna alasan mandat rakyat nak buat PRU. Jadi soalannya anda perlu tanya Zahid ialah, pertama, jika benar mandat rakyat itulah yang menjadi kepentingan Zahid, mengapa apabila Muhyiddin tumbang tidak tuntut PRU 15 pada ketika itu? Tidak tuntut terus pada ketika itu. Kenapa? Sebab anda pentingkan mandat rakyat, kan? Kenapa pada ketika itu tidak tuntut? Kenapa sekarang tiba-tiba terfikir, oh, pintu belakang, tebuk atap, sebab itu kita nak kembalikan mandat rakyat? Kedua, jika benar mandat rakyat adalah pertimbangan Zahid, kenapa masa langkah Sheraton anda bersekongkol dengan Muhyiddin Yassin, dengan Azmin Ali untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan? Tanya Zahid, jawab. Takkan ada jawapan. Takkan ada jawapan. Bila Zahid pengecut, dia akan alihkan perhatian kat benda lain. Dua benda ni tak ada jawapan, ya? Jadi yang lebih penting lagi, tak apa kita beri satu peluang, tak apa kita tolak kenyataan-kenyataan lepas. Sekarang beri sebab konkret mengapa jika PRU tidak diadakan sekarang pada musim tengkujuh, ianya akan memudaratkan rakyat, dan cara ianya memudaratkan rakyat. Cuba beri bukti. Kita tak mau cerita, kita nak bukti. Contohnya dari sudut ekonomi, dari sudut ini, dari sudut itu, bukti, ya. Apa sebab dia? Sebab setahu saya, satu-satunya ancaman kepada kerajaan pimpinan Ismail Sabri tak lain tak bukan Zahid sendiri dan kluster mahkamah, ya. Tidak ada ancaman lain. Kerajaan dia tidak ada ancaman kestabilan. Dan jika Zahid kata sebab dia buat pilihan raya sekarang sebab nak beri satu kerajaan yang lebih stabil kepada rakyat, kerajaan Barisan Nasional, tanya Zahid, kalau benarkah BN yakin boleh menang, dan jika boleh menang, berapa kerusi dia boleh menang? Cuba Zahid beri satu nombor. Adakah BN boleh menang 112 kerusi? Itu bukan kerajaan stabil. Adakah dia boleh menang 130 kerusi? Cuba suruh Zahid beri satu nombor. Kalau Zahid berani, anak jantan, beri satu nombor. Selepas dia beri nombor tu, saya akan ada satu pendedahan. Sebab data apa yang bakal berlaku kepada Barisan Nasional sebenarnya sudah diperolehi oleh Barisan Nasional. Jadi mereka mengharapkan peratus yang keluar mengundi rendah, sebab mereka ada data ni. Jadi sekarang minta Zahid beri satu nombor, ya. Jadi itulah rakyat Malaysia, ya. Inilah natijahnya bila satu parti politik yang ingin menakluki kerajaan dipimpin oleh seorang terpalit jenayah yang sedang menghadapi kes-kes jenayah rasuah, dan kepimpinan dia ramai terpalit dengan jenayah sedang menghadapi kes-kes mahkamah. Bayangkan parti ini yang penuh dengan kluster mahkamah ni, yang bilangan MP dia hanya 30 lebih je, boleh menekan sehingga terbubarnya parlimen dan dia nak pilihan raya dalam musim tengkujuh. Lah ni sudah berlaku banjir-banjir kilat. Kerajaan yang bertanggungjawab tidak akan merisikokan rakyat, tidak akan bercatur dengan nyawa rakyat, tidak akan memperjudi nyawa rakyat. Lah ni sudah mula berlaku banjir kilat. Langkawi dah kena, ya, sini sana dah kena, ya. Sekarang baru bulan Oktober, ya. Dia nak pilihan raya sekarang ni. Jadi bila bulan Disember, 120-130 ribu lebih yang terkesan teruk disebabkan kegagalan kerajaan menangani isu banjir. Diorang semestinya terasa, walaupun sekarang bukan banjir, diorang terasa pihak yang gagal ini sekarang mereka bubar parlimen. Jadi mereka tak fikirkan kita ditolak tepi. Dulu mereka dah gagal nak bantu kita, sekarang kita ditolak tepi. Keutamaan diberi kepada pertimbangan politik utama kita dahulu, dikemudiankan. Ini terbalik. Sebab kerajaan yang bertanggungjawab, rakyat didahulukan, ya.
keselamatan rakyat didahulukan. Welfare of the people is prioritized. Dalam apa jua keputusan, risiko terhadap rakyat jika ada diberi pertimbangan utama, sebab segalanya adalah demi rakyat. Tapi ini demi politik. Jadi adakah Zahid berfikir beratus ribu yang terkesan pada bulan Disember, dan mungkin sejuta, 2 juta jika kita kira mereka yang terkesan dari banjir teruk mungkin dalam tempoh 4-5 tahun yang lepas, tak terasa? Adakah orang ini akan undi BN? Ya, sebab terdesak. Jadi saya sudah lama syak. Sebenarnya Zahid tahu BN takkan menang, tetapi dia ada plan contingency. Ada satu gabungan yang diimpikannya. Sebab itu saya minta anda untuk suruh Zahid letak dalam manifesto no anu-anu di AP. Ya? Suruh Zahid bersumpah, akuan bersumpah dalam manifesto. Suruh dia parking satu salinan ke istana. Takkan buat. Kalau buat, alhamdulillah lah, anda boleh bersyukur. Ya, takkan buat. Okey. Dia babak ni dia akan senyap. So inilah yang saya katakan Zahid ni pengecut. Okey, sekarang dua benda ni suruh dia jawab. Berikan sebab yang boleh diterima akal mengapa PRU diawalkan. Ya. Zahid ni banyak duit. Ya, orang UMNO ni banyak duit, pemimpin-pemimpin ni. Orang yang terseksa sebab banjir, ada di antaranya dalam keadaan biasa pun sewa kereta pun tak boleh bayar. Sekarang ni mereka lihat kerajaan nak buat pilihan raya waktu banjir, dan Zahid boleh kata dia sanggup meredah banjir. Malah baru-baru ni semalam ada seorang pemimpin Pulau Pinang berkata, oh, kalau korang takut banjir tak payah letak calon. Megah dia bercakap seolah-olah mereka yakin rakyat akan undi. Kita lihatlah keputusan PRU 15. Baik, itu sahaja hujah saya. Saya ada satu pengumuman peribadi, tapi saya rasa belum sampai masanya. Cuma dulu bila saya kata saya nantilah bila sampai masa saya akan umumkanlah. Okey. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.